KPM. Didik TV KPM. Balik kampung, oh balik kampung, oh balik kampung, hati girang. Tapi bila tengok peta ni, alah, Irfan tak faham lah macam mana tengok simbol kampung Irfan dekat kampung Ketapang. Tapi macam mana nak pergi dekat sini, tak faham lah tengok simbol dekat sini. Siapa nak tolong ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni nampak keliru je? Okey, saya sebenarnya ada masalah sikit sebab saya nak balik kampung saya dekat kampung Ketapang dekat sini, tapi saya tak faham nak tengok simbol. Jadi macam mana arah saya nak balik, saya tak tahu. Oh, sekarang ni Ifan nak pergi ke mana? Kampung Ketapang. Kampung Ketapang, tapi tak tahu simbol. Tak tahu, tak kenal. Sebab itulah kita kena kenal dengan simbol. Okey. So kita kena belajar simbol lah. Dah belajar simbol? Dah bersedia ke? Dah bersedia cikgu? Okey, Jom. kalau dah bersedia, jom. Kita mulakan. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat-sihat belaka. Kalau ada tidak sihat, jangan lupa untuk pergi ke klinik berdekatan melakukan pemeriksaan lanjut supaya kita dapat sama-sama menghindari wabak berjangkit COVID-19. Dan sebelum itu, suka untuk saya ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga patuh kepada undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Apa lagi? Kalau anda tiada bekalan air, jangan lupa untuk menggunakan apa? Di sini kita ada gel pembasmi kuman. Baik, tadi siapa yang terangkan peta kepada saya? Itu siapakah beliau? Ini dia cikgu kita hari ini. Cikgu, selamat datang ke Mahir. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar Irfan? Sihat, Alhamdulillah. Okey cikgu, sebelum diteruskan, apa kata kita kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah? Kita persilakan. Okey, Assalamualaikum anak-anak murid semua di rumah. Semoga sihat-sihat. Okey, nama saya Cikgu Nur Afifah binti Cik Amir. Saya dari SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dekat sajalah kita ni. Dekat je. Dekat je. Dan sebelum tu cikgu, saya nak tanya cikgu, berapa tahun pengalaman cikgu mengajar? Okey, sekarang ni saya dah nak masuk tahun yang keempat mengajar. InsyaAllah lah, doakanlah semoga perjalanan saya dalam proses mengajar ni lebih cemerlang, insyaAllah. InsyaAllah kita doakan semuanya cikgu dapat anugerah tokoh guru cemerlang nanti, insyaAllah. Dan hari ini cikgu, kita akan belajar mengenai mata pelajaran geografi. Okey. Tapi sebelum itu cikgu, kita kena patuh kepada SOP. Jadi di sini, kru penerbitan telah menyediakan kepada cikgu gel pembasmi kuman, dipersilakan lebih dahulu. Baik, dan saya juga. Dan sekarang cikgu, kita memang kalau Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya dah diberikan kelonggaran untuk kita bergerak bebas, tetapi kita kena sentiasa patuh kepada SOP juga. Betul. Baik, hari ini cikgu kita nak terangkan mengenai topik apa cikgu dalam geografi ni? Baik, hari ini kita akan sentuh mengenai pandang darat dalam peta topografi. Irfan pernah dengar pandang darat? Pandang darat, pandang darat. Pandang darat kan? Okey. Sebab kalau dalam subjek geografi, dalam mata pelajaran geografi, kita ni memang tak boleh elak dengan peta. Betul, saya setuju. Kan? Kita memang akan sentiasa bersama-sama dengan peta. Okey, jadi sangat penting untuk kita mengetahui ataupun kita faham simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Okey, jadi simbol-simbol tersebut kita lebih, orang kata apa, istilah geografi tu lebih dikenali sebagai pandang darat. Pandang darat. Itu istilah yang patut kita belajar sebagai pelajar yang belajar dalam mata pelajaran geografi ni. Mungkin cikgu terangkan sedikit di depan kita ni, ada apa cikgu? Peta topografi ni apa? Peta lakar ni apa? Baik. Terima kasih Ifan. Okey, sebelum cikgu terangkan maksud pandang darat tu apa, okey, kita kena tahu dulu apa jenis peta yang ada dalam geografi. Betul. Alright? Okey, seperti yang murid-murid maklum, okey, untuk peta topografi, kita ada peta topografi. Peta topografi ni maksudnya peta yang sebenar. Peta yang sebenar. Contoh macam kita nampak gambar ni lah, peta yang sebenar. Okey, ini adalah peta topografi di mana paparan dalam peta tu adalah
gambar rajah ataupun paparan ilustrasi yang sebenar dekat permukaan yang betul, permukaan sebenar bumi. Sebab itulah kita nampak macam sedikit rumit di situ, Ya, cikgu. dia macam rumit sikit, tapi kalau kita faham simbol-simbol dan kita tahu macam mana teknik untuk menganalisis peta, jadi senang je sebenarnya. Kita nak tengok tempat-tempat dalam peta tu. Okey. Satu lagi, cuba kita tengok di sini pula. Kita ada peta laka. Peta laka. Apa perbezaan ni, cikgu? Okey, kalau kita tengok perbezaan dua peta yang saya tunjukkan ni, peta laka ni dia lebih kepada orang kata apa? Ringkas. Dia tidak terlalu padat macam peta topografi. Betul tak? Setuju, cikgu. Jadi peta laka ni untuk pengetahuan semua, murid di tingkatan 1 akan bermula dengan belajar peta laka. Okey, saya pernah belajar ni, cikgu. Ya, pernah belajar. Irfan mesti pernah belajar. Kita lukis, cikgu minta lukis peta, kan? Betul. Buat simbol dari rumah ke sekolah contohnya, kan? Betul. Itu adalah peta laka. Okey. Apabila murid dah masuk tingkatan 2 sampailah tingkatan 5, kita akan mulakan belajar dengan peta topografi. Okey, jadi dalam geografi ada 2 jenis peta lah. Baik, yang pertama adalah peta laka, di mana permulaan untuk anak murid kita belajar mengenai peta, dan kalau kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi, kita gunakan peta topografi. Okey, ini peta sebenar tau. Peta sebenar. Ifah ada masalah nak baca tadi, tapi tak apa, selepas ini Ifah yakin dan percaya Ifah akan boleh baca disebabkan oleh cikgu ajar Ifah hari ini. Okey. Teruskan, cikgu. Seterusnya kita tengok dulu maksud sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu maksud. Okey, untuk belajar peta topografi kita kena faham pandang darat. Pandang darat ada 2 jenis, iaitu pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Okey. Maksud pandang darat fizikal tu apa? Okey, kalau saya fahamkan, pandang darat fizikal ni maksudnya dia berlaku secara semula jadi, cikgu. Betul. Pandang darat fizikal ni adalah sesuatu yang kita nampak atas peta, tapi benda tu adalah daripada sumber semula jadi. Dia memang ada, semula jadi ada dekat permukaan bumi. Baik. Okey. Satu lagi kita ada pandang darat budaya. Apa pandang darat budaya tu? Okey, lama kena teka lagi. Kena teka dulu. Kalau Irfan cuba fahamkan, kalau pandang darat budaya maksudnya adalah ia merupakan satu ciptaan manusia, cikgu. Ya, betul. Okey, segala benda yang ada dalam peta, contohnya hospital, pertempatan, rumah kan, pertempatan ataupun jalan raya, balai polis dan ke, kan? balai polis dan banyak lagi lah manusia bina. Jadi pandang darat budaya itu merupakan sesuatu yang manusia bina dan terdapat di permukaan bumi kita. Itulah perbezaannya. Itu perbezaan dia. Kita kena tahu 2 perbezaan tu. Baik, cikgu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar dengan lebih dalam mengenai pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya, betul? Baik, sebelum tu kita nak berehat seketika, boleh? Okey, boleh. Kita kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Mahir Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Afifah di studio hari ini, dan kita akan teruskan dengan pembelajaran mengenai simbol. Okey, simbol tentang pandang darat budaya dan juga pandang darat fizikal. Jadi cikgu, apa kata kita mulakan sekarang? Okey, baik. Terima kasih Irfan. Okey. Tadi cikgu dah terangkan dah maksud pandang darat fizikal tu apa, pandang darat budaya tu apa. So, sekarang kita akan teruskan untuk mengenali bentuk-bentuk ataupun kita kata simbol lah. Simbol-simbol yang terdapat dalam peta topografi. Okey. Baik. Kalau kita tengok pada papan putih yang dipaparkan, okey, sebelum kita kenal dengan simbol, kita kena tahu dulu bahawa simbol dalam peta topografi ni terbahagi kepada 5 kumpulan. 5 kumpulan. Okey. Antara kumpulannya adalah simbol titik, okey, simbol garisan, simbol kawasan, simbol bergambar dan juga singkatan perkataan. Ada 5 ke semuanya? Ada 5, okey. Jadi bila kita kenal 5 kumpulan ni, maka kita dapat tahulah bahawa simbol ni berada dalam kumpulan yang berkaitan. Setuju. Macam tu, okey. Baik. So sekarang
Okey, sebelum cikgu bagi aktiviti kepada Irfan, okey, cikgu akan terangkan dulu. Okey, maksud bagi setiap simbol. Okey, supaya kejap lagi Irfan tak bagi jawapan yang salah. Betul lah. Jadi saya kena fahamkan dulu kena apakah faham maksud dulu. simbol-simbol yang kelima-lima tadi, betul. baru saya boleh buat aktiviti. Ya, betul. Okey. So sekarang kita tengok dulu simbol titik, okey? Alright, kalau kata simbol titik tu, simbol titik merupakan sesuatu yang dipaparkan dalam bentuk lukisan bertitik. Bertitik ataupun kita kata dia bentuk petak lah. Bentuk petak lah, okey? Bertitik bagi melambangkan kewujudan sesuatu ciri pandang darat dalam peta topografi. Pandang darat sahaja? Ya, pandang darat. Ingat, pandang darat tu ada dua kan? Ada dua, pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Okey. Jadi simbol titik ni dia bukan sahaja pandang darat budaya. Ada juga pandang darat fizikal. Ada juga yang kita akan kena pasti kejap lagi. Baik, setuju. Okey. Jadi kalau tengok contoh yang cikgu dah tunjuk dekat paparan papan putih, okey. Cikgu dah tunjuk dah contoh tokong. Okey, iaitu rumah ibadat untuk agama Buddha kan. Okey. Lepas tu kita ada pertempatan. Alright. Pertempatan ni dia lebih kepada rumah lah. Tapi dalam geografi murid-murid kena tahu yang kita tak panggil rumah. Tak panggil rumah. Kita gunakan istilah pertempatan. Untuk semua jenis rumah cikgu Untuk semua jenis rumah. Baik. Kita memang gunakan istilah pertempatan dalam geografi. Okey. Dan seterusnya cikgu ada tunjuk juga station trigonometry. Okey. Station trigonometry ni selalunya dia berada di puncak bukit ataupun di kawasan puncak tanah tinggi lah. Itu stesen trigonometri. Cikgu boleh bertanya, apakah fungsi stesen trigonometri ni cikgu? Okey, fungsi stesen trigonometri itu sebenarnya dia nak melihat ataupun mengukur ketinggian di kawasan tanah tinggi. Di kawasan tanah tinggi tu. Kawasan bukit ataupun kawasan gunung lah selalunya ada. Kalau kita cakap mengenai Cameron Highland mesti ada satu stesen trigonometri. Ada stesen trigonometri. Faham? Okey. Alright, seterusnya kita ke kumpulan yang kedua. Okey, kategori yang kedua adalah simbol garisan. Baik. Ni sangat senang lah, orang kata easy peasy lah. Easy peasy SABC kan. Okey, so kalau kata simbol garisan tu adalah semua bentuk simbol dalam bentuk garisan lurus. Garisan lurus. Ya, sangat senang untuk kita kena pasti asal dia ada satu garisan lurus. Baik. So itu adalah simbol garisan. Okey, sebab dia akan menunjukkan ciri-ciri memanjang. Contohnya sungai. Okey, cikgu tunjuk contoh sungai. Lepas tu kita ada juga ciri-ciri pesisir pantai. Pesisir pantai di sini. Kan? Sebab kadang-kadang dalam peta kita ada tunjukkan kawasan tepi pantai. Setuju. Jadi dalam bahagian petunjuk peta kita akan gunakan simbol berkenaan, iaitu simbol pesisir pantai. Okey. Seterusnya kita ada jalan raya. Jalan raya ada dua warna. Ada dua warna. Peta topografi yang cikgu dah kenalkan waktu segmen 1 tadi, kita perlukan warna dalam peta. Memang dalam peta kita memang ada color. Sangat menarik. Perbezaan lah. Ya, untuk kita tahu perbezaan bentuk muka bumi ataupun perbezaan simbol-simbol yang terdapat dekat dalam peta. Baik. Contohnya jalan raya. Okey. So kita ada dua warna lah. Okey. Contohnya lebuh raya. Lebuh raya lebih kepada warna hijau. Warna hijau. Okey. Kalau kata jalan raya, warna merah. Warna merah. Jadi kita tahulah bila kita tengok dalam peta tu, kalau ada jalan raya tu dia apa? Warna hijau, itu adalah lebuh raya. Okey, kalau warna merah, itu jalan raya yang biasa kan. Okey. Seterusnya kita ada sempadan antarabangsa. Okey. Kadang-kadang dalam peta tu kita tengok peta negara kan ataupun peta dunia kadang-kadang kan. Okey, so peta tu lebih besar kawasannya. Setuju. Jadi peta tersebut akan sentuh bahagian sempadan negara. Baik. So kita nak menentukan sempadan negara, kita akan gunakan simbol tersebut. Sempadan antarabangsa. Okey, mungkin kita teruskan yang ketiga cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok simbol kawasan. Okey, simbol kawasan ni senang juga. Okey. Simbol kawasan digunakan bagi menunjukkan ciri-ciri kawasan yang luas dan besar. Maksudnya contoh kawasan yang besar lah. Contohnya kawasan ladang, kan? Kawasan hutan. Kan kawasan tu dia ambil ruang yang sangat besar. Jadi kita akan gunakan sebagai simbol kawasan. Kat situ cikgu tunjuk contoh hutan dan kontur. Tahu tak kontur tu apa? Kontur tu apa cikgu? Kontur ni kalau Irfan faham untuk mengenal pasti kita punya permukaan tanah cikgu. Betul ke salah? Dia nak betul dah. Tapi cikgu betulkan lagi. Kontur tu sebenarnya maksud dia
dia adalah kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi. Jadi okey. kalau dalam peta kita tu ada kawasan bukit ataupun gunung, kita tak adalah lukis bukit macam selalu kita lukis macam bukit waktu tu. zaman sekolah rendah tu kan. Macam tu. Kita akan buat bulat-bulat macam tu lah. Okey. Jadi kita nampaklah itu sebenarnya simbol kawasan tanah tinggi. Kita panggil kontur. Okey. Baik. Okey. Itu yang ketiga. Bagaimana pula dengan simbol bergambar? Okey, seterusnya adalah simbol bergambar. Okey. Simbol bergambar berfungsi bagi menunjukkan ciri-ciri unik yang sukar ditunjukkan melalui simbol-simbol yang lain. Maksudnya, simbol bergambar ni lebih kepada lukisan yang sebenar lah. Maksudnya bila kita tengok lukisan tu, kita nampak gambaran benda sebenar yang ingin kita tunjukkan dalam peta tu. Okey, sebab logiknya adalah kadang-kadang ada perkara yang tidak boleh kita takrifkan dalam bentuk simbol, cikgu. Betul, kita tak boleh takrif dalam bentuk simbol, jadi kita kena tukar kepada bentuk bergambar yang sebenar. Okey, maksudnya kita tengok tu kita tahulah, kita nak tunjukkan kawasan pasir dan lumpur contohnya, dan kawasan jeti dan tembok. Okey, baik. Dan kumpulan yang terakhir adalah simbol perkataan. Yang ni yang paling favourite student lah. Sebab apa? Sebab senang sikit nak tengok. Senang. Sebab bila naik je perkataan macam tu, tahu dah itu adalah kumpulan simbol perkataan. Okey. Jadi simbol perkataan tu digunakan, dia adalah singkatan perkataan yang dapat memberi gambaran yang lebih tepat berkenaan ciri panah darat budaya dan panah darat fizikal dalam peta. Jadi nak tak nak, kita kena tahulah apa orang kata huruf ataupun singkatan yang kita gunakan. Contohnya PP. Kat tepi tu cikgu dah ada letakkan jawapan dia. Jadi PP tu apa, Irfan? PP tu pejabat pos. Ya, pejabat pos. Dan kita ada BP, BKT titik, TG titik. Okey? Jadi kena betul. Kita tak boleh main tulis je. Tak boleh main tulis je. Kita kena gunakan simbol yang betul. Kalau huruf besar. Kalau ada titik, ada titik. Okey. Macam kalau kita lihat kat sini, dekat kalau macam ada dua perkataan balai polis, huruf B besar dan P besar. Ya, tapi betul. kalau Tanjung di sini, T besar, G kecil. G kecil, titik. Macam tu. Memang istilah-istilah ataupun simbol perkataan ni dah ditetapkan dah. Kita tak boleh tukar. Tak boleh tukar. Memang kita akan belajar benda yang sama lah. Daripada orang kata apa, menengah rendah, menengah atas. Kalau masuk universiti nanti pun di peringkat yang tertinggi pun kita belajar guna simbol yang sama. Guna simbol yang sama juga. Betul. Dan kalau kita boleh ringkaskan dekat sini, cikgu, Irfan nampak kalau ada dua perkataan, titiknya berada di tengah. Tapi kalau satu perkataan, titiknya berada di hujung sekali. Betul. Kalau tak ada titik, cikgu, dalam peperiksaan salah ke betul? Selalunya simbol ni memang dah diberilah dalam soalan sebab dia akan ada di bahagian petunjuk. Jadi murid tahulah itu simbol apa. Baik, cikgu. Okey. Baik, seterusnya kita akan buat sikit aktiviti di mana aktiviti tersebut Irfan kena teka. Okey. Baik. Cikgu dah sediakan dah simbol-simbol. Irfan kena pilih simbol yang betul, kemudian Irfan kena letakkan dekat dalam jadual yang betul lah. Okey, dah bersedia belum? Dah bersedia, cikgu. Okey, dah bersedia. Okey, jadi kita nak mulakan dengan simbol yang pertama, itu simbol titik, cikgu. Betul, boleh pilih. Dekat situ ada 3 perkara yang Irfan kena letak, iaitu masjid, titik ketinggian dan juga kuil. Jadi Irfan akan pilih dulu gambar dekat sini. Betul atau salah, kita cuba, cikgu. Kalau salah, cikgu betulkan je. Okey, boleh. Okey. Baik, ini apa yang Irfan pilih? Ada 3. Okey, ada 3 perkara yang Irfan pilih dekat sini, 3 gambar ataupun 3 simbol. Jadi jom kita lekatkan. Okey, silakan. Baik, betul atau salah, kemudianlah jawapannya. Okey, yang pertama Irfan nak letak dekat masjid. Masjid. Betul ke tak yang masjid? Ini. Okey, sebab di sini ada lambang bulan di sini, ya, menunjukkan kesucian. Okey, Islam di situ. Dan titik ketinggian. Okey, ada titik 953 ni. Maknanya tinggi lah tu, cikgu. Tinggi. Dia menentukan kawasan puncak bukit tu tinggi berapa. Okey. Dan yang terakhir kita ada kuil di sini. Okey, betul ke salah, cikgu? Betul ke salah? Jawapan dia betul. Yes. Okey. Tanya. Okey, bagus Irfan. Maksudnya Irfan faham lah tu simbol titik macam mana. Okey, harap-harapnya murid-murid kat rumah pun faham. Baik. Okey, kita teruskan ke simbol garisan boleh? Okey, simbol garisan. Cuba pilih yang mana yang betul. Simbol garisan kita ada lebuh raya kembar, jalan raya kembar dan laluan kereta api. Yes, ada betul. 3. Okey, Irfan pilih dulu. Jangan salah warna. Ingat. Warna tu penting, cikgu. Warna tu penting dalam peta. Okey, baik. Okey.
Jadi yang pertama kita ada lebuh raya kembar. Ya. Kalau lebuh raya tadi warna hijau. Warna hijau. Jadi kalau kembar, mana dua lah warna hijau dekat sini. Okey, betul. baik. Pandai. Yang kedua kita ada jalan raya kembar. Okey, Ya. jalan raya warna apa tadi? Warna merah. merah. Jadi kita letakkan di sini. Okey. Okey, betul. Dan tadi cikgu tak cakap tadi mengenai laluan kereta api. Macam mana bentuknya Tapi kalau logiknya kita lihat laluan kereta api ni garisannya lepas tu ada macam palang-palang di situ kan. Palang dia pula. Jadi inilah jawapannya. Betul. Okey. Nah, Betul cikgu. itulah simbol orang kata apa, laluan kereta api. Okey. Betul. Okey, itu selesai untuk yang kedua. Kita ke yang ketiga, Yang simbol ketiga. kawasan. Simbol kawasan pula. Okey, ada apa tu? Simbol kawasan. Ada getah. Alamak, perkara baru ni. Getah, kelapa sawit dan juga kelapa. Kalau kita lihat di sini, ada dua seakan-akan tapi tak sama Betul. Kena okey. tahu beza. Yang mana satu kelapa sawit, yang mana satu kelapa ni kan? Ya. Jadi kita cuba dulu cikgu. Cuba dulu, nanti Baik. cikgu explain. Okey, kelapa sawit Irfan rasa sebab dia ada perbezaan, Irfan letak yang ni. Okey. Okey, nampak macam besar sikit. Dan ini kelapa biasa. Okey. Okey, sedap tu air kelapa kalau panas-panas cikgu kan. Air kelapa. Yang ketiga kita ketiga. ada getah. Getah. Okey, betul. Getah ni kita letak dulu di sini. Okey, cikgu. Baik, mungkin cikgu boleh semak sekarang. Baik. So, jawapan yang cikgu tengok ni betul. 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 Itulah Alhamdulillah. simbol kawasan sebab dia berkaitan dengan ladang. Betul tak? Ladang getah, ladang kelapa sawit, ladang kelapa. So dia memerlukan kawasan yang luas. Kawasan Betul lah yang tu. luas. Betul lah tu, Tapi kena ingat kalau kelapa sawit dia ada dua kaki. Dua kaki. Kalau Okey. kelapa satu je kaki dia. Selalu murid confuse benda ni. Murid akan keliru bagi jawapan yang salah. Baik. Okey. Jadi harapnya murid tahulah lepas ni. Itu perbezaan dia. Kelapa sawit ada dua kaki, kalau kelapa ada satu kaki Ya, sahaja. betul. Okey, kita ke simbol bergambar. Simbol bergambar pula. Okey, kat sini ada kuari. Ya. Jarang kita dengar ni, dan juga batuan. Yes. Okey. Ni mungkin Ifan boleh pilih dulu. Okey, ini letak tepi sebab letak tepi. memang Dah tahu dah jawapan dia. Okey, jadi kita ada dua sahaja Okey. gambar yang mungkin menjadi jawapan kepada persoalannya. Ya. Okey. Jadi adakah ini kuari ataupun ini batuan ataupun yang ini satu? Okey, jadi kita nak tengok jawapan yang sebenar. Ifan rasalah, okey. Ini macam batu-batu tapi Ifan cuba letak kat sini. Okey, batuan di sini. Okey. Alright. Dan macam karipap pun ada cikgu. Macam karipap Okey. Mungkin saya lapar kot cikgu. Lapar kot. Tadi air kelapa kan? Okey. Dan kuari di sini. Okey. Baik. Cikgu semak Silakan. Betul. 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 Itulah simbol bergambar yang kita akan gunakan dalam peta topografi. Betul. Bagus Irfan. Cikgu Ifan tanya, kuari ni fungsinya apa cikgu? Dia kuari tu dia nak menunjukkan kawasan tu kawasan kuari lah. Okey. Kawasan orang kata apa? Kawasan bukan pelombongan, dia kawasan kuari batuan. Kuari batuan. Jadi kita tahu Okey. bahawa kalau dalam peta tu ada kawasan kuari, kita akan gunakan simbol tersebut. Baik. Okey. Okey, Senang nak seterusnya ingat. yang kumpulan terakhir. Terakhir iaitu simbol perkataan. Pejam mata pun boleh buat ni. Kan? Kau Okey. tak nampak juga pejam mata. Tak nampak kan? Okey, cuba pilih. Okey. Kita ambil ketiga-tiga semuanya sekali. Okey. Okey. Dan baik. Yang pertama kita ada sungai. Ya, Okey, sungai. agak-agak ada di rumah. Okey, murid-murid semua cuba teka yang mana satu sungai. Ada dua S ni cikgu. Ya. SG dengan SEK. Jadi yang Ifan mana tu? rasa yang sungai adalah SG. Okey. Okey, itu yang pertama. Betul. Cikgu bagi terus jawapan. Bagi tahu Betul. jawapan. Okey, yang kedua kita ada HOSP dengan SEK, sekolah. Okeylah, mestilah singkatan untuk sekolah kan. Okey. Saya yakin semua adik-adik kawan-kawan saya di rumah juga berjaya menjawab dengan betul. Dan yang terakhir adalah hospital. Okey, betul atau salah? Betul. Betul. Jadi itulah simbol perkataan yang kita gunakan. Okey? Jadi tahniah, Irfan dah pun selesai kenal pasti kelima-lima jenis simbol dalam peta topografi. Jadi cikgu harap murid-murid kat rumah pun dapat faham dengan jelas lah mengikut kategori simbol dalam peta topografi. Sebenarnya banyak lagi Irfan. Banyak lagi. Tapi ini ada beberapa yang selalu, kalau kata dalam soalan pun selalu ditanya. Okey. Okey.
Maknanya ini kelima-lima simbol ni merupakan perkara yang selalu ditanyakan dalam periksaan lah. Betul. Jadi saya boleh ringkaskan di sini di mana kita kena pandai tengok simbol, tengok warna juga cikgu. Warna penting. Dan juga kita kena tahu perbezaan antara bentuk-bentuknya lah. Contohnya macam kelapa sawit dan juga kelapa tadi. Betul. Okey cikgu, kalau itu Ifai pun dah faham dan Ifai yakin kawan-kawan di rumah pun faham. Kita nak berhenti berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Mahir Didik TV KPM sedang mempelajari mengenai mata pelajaran geografi mengenai pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Jadi cikgu, untuk segmen 3 ni kita nak teruskan dengan pembincangan apa cikgu? Okey, baik. Untuk segmen yang ketiga, kita akan teruskan dengan mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat dalam peta topografi, iaitu apa ciri-ciri pandang darat budaya dan juga apa ciri-ciri pandang darat fizikal. Okey, sebab baik. tadi kita dah tahu dah simbol. Betul. Itu baru simbol. Tapi kita tak tahu simbol-simbol ni yang mana pandang darat budaya, yang mana pandang darat fizikal. Betul, kita kena pasti dulu cikgu. Sebab tu kita Ciri-ciri. kena pasti simbol, kemudian kita akan analisis pula lah sekarang ni. Baik. Okey. Jadi kita mulakan cikgu. Baik. So kita akan mulakan. Baik. Dalam peta topografi, kita ada pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Jadi macam di segmen 1 tadi, waktu awal-awal tadi cikgu dah terangkan dah. Maksud pandang darat fizikal tu adalah sesuatu yang berkaitan dengan perkara semula jadi yang terdapat dalam permukaan bumi, di atas permukaan bumi. Okey. Seterusnya pandang darat budaya adalah sesuatu yang wujud hasil daripada buatan manusia. Okey. Seterusnya inilah dia perkara-perkara yang akan murid pelajari sebenarnya, objektif yang sepatutnya kita cakap di awal segmen tadi, iaitu kita dah pun berjaya mengenal pasti ciri pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Kemudian kita dah pun menentukan ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya berdasarkan simbol-simbol yang terdapat dalam peta topografi. Dan sekarang kita akan menganalisis hubung kait ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi. Baik, kita sampai di tahap untuk kita menganalisis cikgu. Ya, betul. Sekarang adalah di perkara yang ketiga, objektif yang ketiga. Okey. Seterusnya. Baik, ini adalah ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi diwakili oleh simbol-simbol tertentu, iaitu simbol-simbol yang kita belajar tadilah. Yang 5 tu cikgu? Ya, yang 5 kategori tu. 5 kategori dalam tu. 5 kategori ada banyak simbol sebenarnya kan. Tadi kita dah belajar beberapa simbol yang terdapat dalam kategori tersebut. Jadi simbol-simbol itu sangat-sangatlah penting dalam peta kita. Baik, barulah kita boleh kenal pasti di manakah lokasinya, bentuknya bagaimana kan cikgu? Ya, betul. Termasuk warna. Cikgu akan tekankan penggunaan warna dalam peta kerana memang dalam peta kita, peta topografi memang ada warna. Ada warna. Jadi warna tu sebenarnya dia membawa maksud tertentu juga. Betul. Okey. Baik. Setuju. Seterusnya, kita akan lihat hubung kait ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi. Maksudnya, contoh macam mana nak cakap contohnya dalam satu peta tu, dalam satu peta topografi tu, dalam tu memang ada pandang darat budaya, memang ada pandang darat fizikal. Dan kadang-kala kedua-dua pandang darat ini saling berkait antara satu sama lain. Okey, baik, seterusnya. Okey, sekarang kita akan tengok dulu ciri-ciri pandang darat fizikal. Okey, macam cikgu cakap tadi, cikgu ulang lagi sekali. Ciri-ciri pandang darat fizikal adalah berkaitan dengan ciri semula jadi yang terdapat di atas permukaan bumi. Baik. Okey, cikgu akan sebut apa benda ciri fizikal itu. Okey, kita ada kawasan tanah tinggi, iaitu kawasan berbukit lah. Kalau dalam simbol, simbol apa kita guna tadi? Kontur. Okey, jadi simbol kontur untuk menentukan kawasan tanah tinggi. Okey. Selain pada itu, kita ada kawasan tanah pamah.
Okey, selalunya kawasan tanah pamah ni adalah kawasan yang rata. Yang rata. Selalunya kawasan tanah pamah ni memang akan banyak pertempatan, banyak aktiviti ekonomi manusia. Kan? Contohnya ada aktiviti perindustrian, aktiviti pengangkutan, kan? So itu banyak di kawasan tanah pamah. Alright. Seterusnya adalah Kawasan bersaliran. Okey, kawasan bersaliran tu maksudnya kawasan yang ada sungai ataupun kawasan tu ada tasik. Okey, maksudnya ada sumber air cikgu Ada sumber air. Tapi jangan keliru dengan sumber air laut. Oh, okey, perbezaannya di situ. Dia beza. Air laut dengan sungai dan juga tasik bukan satu kumpulan yang sama. Bukan satu kumpulan yang sama. Bukan Sebab apa? Kalau kata kawasan bersaliran dalam geografi, kita lebih fokus kepada kawasan sungai dan juga kawasan tasik. Macam tu. Okey, seterusnya pinggir pantai. Pinggir pantai barulah kita fokus laut dan juga pantai. Okey. Itu beza dia. Okey, sebab memang betul Irfan, ada murid yang confused. Kadang-kadang dia kata, cikgu sini ada pantai. Ada pantai. Mesti kawasan saliran. Salah lah. Okey, sebab pinggir pantai dia punya kategori dia, pinggir pantai ni untuk laut dan juga tepi pantai. Laut dan tepi pantai. Okey. Seterusnya kita ada kawasan tumbuhan semula jadi di dalam peta. Apakah tu kawasan tumbuhan semula jadi? Mungkin anak-anak muda kita ada yang kurang mengerti cikgu di situ. Okey, baik. Terima kasih Irfan, soalan tu bagus. Okey, dalam geografi, ingat cikgu tekankan dalam geografi sebab apa? Sebab dalam geografi ada istilah-istilah tertentu yang kita gunakan. Contohnya istilah tumbuhan semula jadi. Okey? Tumbuhan semula jadi ni maksudnya kawasan hutan lah. Kawasan hutan. Okey. Kawasan hutan. Kita tak panggil hutan tau. Kita akan sebut, ini adalah kawasan tumbuhan semula jadi. Maksudnya kita nak menerangkan bahawa kawasan tersebut merupakan kawasan adanya hutan. Ada hutan dekat kawasan tu. So kita sebut kawasan tumbuhan semula jadi. Jadi inilah dia ciri-ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta. Okey, baik. Seterusnya, ini yang pandang darat fizikal ya. Ya, kalau tanah beralun dikira sebagai beralun kawasan tanah tinggi lah. Tanah tinggi. Dia beralun kan. Dia bukan rata. Okey, sekarang kita tengoklah ni contoh Okey, cikgu tunjuk gambar, cuba Irfan teka sebelum kita Okey, baik. Ni nampak macam pokok banyak-banyak. Apa dia ciri fizikal dia? Kawasan tumbuhan semula jadi cikgu. Betul. Inilah contoh kawasan tumbuhan semula jadi. Okey, seterusnya gambar apa pula? Okey. Ini apa? Kita nampak macam banyak rumah, banyak bangunan. Kawasan tanah pamah cikgu? Betul, kawasan tanah pamah sebab dia kawasan yang rata. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ni apa? Okey, di sini bukannya pinggir pantai ataupun pantai, kita nampak sini macam sungai ataupun tasik juga. Sungai Jadi di sini adalah kawasan saliran. Betul. Okey, betul-betul. Okey, seterusnya. Ni apa? Ini seperti di rumah saya cikgu, di Pulau Langkawi. Jadi Langkawi. Ini adalah kawasan pantai, pinggir pantai. Pinggir pantai. Betul pinggir pantai. Baik, dan ada lagi tak? Okey, terakhir. Okey, kawasan tanah apa? Tinggi. Tanah tinggi. Sebab kita nampaklah ni macam berbukit, bergunung ganang kan. Maksudnya ni Cameron Highland cikgu Macam Cameron Highland. Kan, Cameron Highland lah ni. Okey, baik. Seterusnya kita akan teruskan perbincangan. Okey, seterusnya kita ada juga ciri pandang darat budaya dalam peta. Okey, maksud ciri pandang darat budaya ni adalah ciri buatan manusia yang terdapat dalam peta, di mana kita tahulah dalam peta memang ada simbol pertempatan. Baik. Memang adalah pertempatan tu maksudnya rumah-rumah kan. Istilah yang kita gunakan dalam geografi adalah pertempatan. Kemudian kita ada jaringan pengangkutan. Jaringan pengangkutan ni maksudnya ada jalan raya lah. Jalan raya, jalan kereta api ataupun jalan laut kan. Ada lapangan terbang. Jadi itu adalah jaringan pengangkutan yang terdapat di dalam peta. Dan yang terakhir kita ada kegiatan ekonomi. Okey. Kegiatan ekonomi ni maksudnya berkait dengan aktiviti ekonomi manusia. Okey, boleh kita teruskan dengan yang seterusnya? Okey, ni cikgu teruskan. Okey, kalau nampak ni apa ciri budaya yang ada kat sini? Macam ada rumah kan? Ada bangunan. Pertempatan cikgu. Betul, ini adalah ciri pertempatan. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya, kita nampak di sini merupakan jalan raya ataupun lebuh raya cikgu Betul. Di sini kita nampak jaringan pengangkutan di situ. Betul, ini jaringan pengangkutan sebab ada banyak kenderaan kan, ada jalan raya. Okey, baik, seterusnya. Okey, ini contoh-contoh aktiviti ekonomi. Baik, kita paparkan aktiviti ekonomi yang ada. Pertama. Okey, contoh kita ada kegiatan perikanan. Kan? Contohlah, maksudnya selalunya ada di kawasan pinggir laut lah. Betul. Ataupun di kawasan sungai. Okey, seterusnya. Perikanan yang kedua. Pertanian. Selalunya kawasan tanah pamah ataupun kawasan beralun pun boleh kan kita buat aktiviti pertanian. Okey, seterusnya.
Pelancongan. Pelancongan. Pelancongan selalu di kawasan mana? Di kawasan pinggir pantai. Pinggir cikgu. pantai pun boleh kan? Ataupun Kalau tanah tinggi pun boleh. Apa dia? Tanah tinggi pun boleh, cikgu. Tanah tinggi pun boleh. Sebab pelancongan ni memang banyak sebenarnya bentuk muka bumi yang dapat kita jalankan aktiviti pelancongan. Eko pelancongan kan? Pelancongan berasaskan sumber semula jadi. Okey, seterusnya perkhidmatan pengangkutan. Maksudnya bila ada jaringan jalan raya, so macam-macam perkhidmatan pengangkutan yang ada. Betul. Sama ada pengangkutan awam ke, pengangkutan persendirian ke. So kita panggil perkhidmatan pengangkutan. Okey. Baik. Oh, ada lagi satu. Ini contoh aktiviti perkhidmatan lah. Okey, kita boleh tunjuk slide aktiviti perkhidmatan. Ada lagi? Ada apa lagi, cikgu? Perkhidmatan ni seperti hospital, sekolah, ya, sebagainya betul. lah. Perkhidmatan ni maksudnya yang berkait dengan tenaga manusia. Manusia memberi perkhidmatan kepada manusia juga. Jadi contohnya sekolah, hospital, bank, itu perkhidmatan. Baik, cikgu rasa kita boleh teruskan ke aktiviti kita yang seterusnya. Aktiviti seterusnya. Ya, kita boleh akan kita gerak lagi ke sana. Kita gerak ke sana. Baik. Silakan, cikgu. Cikgu duduk kat sini Okey, baik. Sekarang ni kalau kita boleh lihat peta, cikgu ada tunjukkan 4 jenis peta. 1, 2, 3, 4. Baik. Okey. Di mana peta-peta ini mempunyai orang kata apa? Ciri-ciri pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. Betul. Baik, untuk peta yang pertama, okey. Cikgu nak Irfan cari okey, lokasi kawasan tumbuhan semula jadi. Kawasan tumbuhan semula jadi? Ya. Cikgu nak Irfan bulatkan ke macam mana? Tak, Irfan pilih stiker yang ada ni, Irfan lekatkan. Di manakah kawasan tumbuhan semula jadi dalam peta yang pertama? Izinkan saya, cikgu? Boleh, silakan. Baik, Irfan ambil yang pertama, tumbuhan semula jadi. Tumbuhan semula jadi. Okey, kalau kita lihat di sini, tumbuhan semula jadi berada di sini. Di atas ni, cikgu. Sebab kalau nampak dekat dalam peta ni, kita nampak kawasan Tadah Simpang. Betul, jadi kawasan memang Tadah. ada hutan dekat situ lah. Okey. Lekat tak ni? Lekat tak? Kita cuba lagi sekali. Okey, boleh kan? Okey. Baik. Terima kasih sebab Irfan sebut tadi perkataan tadah. Cikgu kena mention juga. Okey. Kalau kata dalam hutan, memang kita panggil kawasan tadahan hujan ataupun kawasan tadah. Sebab kita tahu hutan ni sebenarnya dia merupakan kawasan untuk menadah air hujan, dan betul. simpan air dalam tanah. Jadi pentingnya hutan sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh buat aktiviti pembalakan sewenang-wenangnya. Sebab kalau kita pergi tebang hutan ikut suka je, so kita akan kekurangan kawasan tadahan. Dan kita juga akan mengganggu ekosistem di dalam hutan itu sendiri. Kita akan mengganggu ekosistem juga sebenarnya. Betul. Jadi selalunya dalam peta memang kita akan gunakan perkataan kawasan tadah. Pasti kita akan mention lah nama apa kawasan tu. Baik. Okey. Seterusnya, peta yang kedua. Boleh tak Irfan kenal pasti kawasan Tanah Pamah? Maksudnya kawasan mana yang ada banyak pertempatan ke, banyak jalan raya ke? Baik. Izinkan saya, cikgu. Silakan. Saya akan ambil yang Tanah Pamah. Okey. Dan kalau anda boleh lihat di dalam peta topografi di sini, kita memang nampak ada banyak sekali pertempatan yang ada. Tapi kalau yang paling padat, Irfan rasa di kawasan Bandar Nilam Utama ni, cikgu. Ya, kan? Kawasan tu nampak paling banyak ni rumah-rumah dekat sini. Ada Taman Camar, Taman Selasih. Jadi Tanah Pamah ada di kawasan ini, cikgu. Baik, betul. Okey, jadi itulah dia kawasan Tanah Pamah. Sebab kita tahu kawasan Tanah Pamah ni selalunya kawasan yang rata. Yang rata dan banyak pertempatan. Jadi sangat sesuai lah, cikgu, dengan struktur tanah yang stabil. Rata, selamat untuk kita bina pertempatan. Setuju, Okey, kita ke peta yang ketiga. Peta topografi yang ketiga. Cikgu nak Irfan kena pasti kawasan bersaliran. Berdasarkan simbol yang ada. Alamak, okey. Jadi tadi kita dah bezakan antara saliran dan juga pinggir pantai. Jadi yang mana satu? Okey, di sini kita boleh lihat. Okey, ni ada kampung kena jauh. Faham simbol. Faham simbol. Okey, di sini. Kita letak di sini sebagai saliran. Kawasan saliran kan. Ingat betul tu. Saliran tu mesti berkait dengan sungai ataupun tasik. Pantai dengan laut tak. Dia bukan saliran. Okey. Sekarang kita akan ke pantai dan laut pula. Okey, kita tengok peta yang terakhir. Boleh tak Irfan cari kawasan pinggir pantai? Pinggir pantai. Okey, izinkan saya lagi sekali, cikgu. Boleh, silakan. Baik. Dan kalau kita lihat di sini ada kawasan pertempatan di sebelah kanan, okey, tetapi di sebelah kiri kita nampak ada Laut Selasih. Jadi tidak lain tidak bukan, ini merupakan kawasan pinggir pantai. Jadi kita dekat di sini. Baik. Bagus. Okey, seterusnya kita akan ke bentuk muka bumi yang terakhir.
boleh tak Irfan kena pasti kawasan kontur ataupun kawasan tanah tinggi? Tadi cikgu dah ceritakan awal tadi, simbol untuk kontur adalah bulatan-bulatan yang ada banyak kali bulatan. Dan dia berwarna oranye dan merah. Oren. Okey. Boleh tak Irfan kena pasti kat mana? Boleh Cikgu Irfan cuba. Okey, Izinkan silakan. saya. Terima kasih Cikgu. Baik. Dan kawasan tanah tinggi terletak di kawasan ini kerana kita ada simbol kontur yang berwarna oranye. Betul. Jadi Tepat saya sekali. letak kat sini. Okey, lekatkan je. Bagus. Baik. So, cikgu akan gerak ke sini cikgu. boleh? Okey. Baiklah, sekarang ni Irfan dah pun selesai mengenal pasti bentuk muka bumi ataupun ciri-ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta topografi. Inilah peta-peta topografi yang ada. Baik. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi kawasan peta topografi. Baik, sekarang ni boleh tak kita cuba kenal pasti satu persatu. Satu peta, satu aktiviti ekonomi yang ada. Satu peta, satu aktiviti. Okey, Okey, baik. sekarang ni tak apa sebab Irfan dah letak label stiker. Okey, cikgu rasa cikgu tak perlu tanda sebab kita dah nampak. Okey, kita tengok tumbuhan semula jadi. Okey, ciri fizikal dia tumbuhan semula jadi. Agak-agak apa aktiviti ekonomi manusia yang dijalankan di kawasan tumbuhan semula jadi? Okey, kalau di kawasan hutan macam cikgu tadi kita ada aktiviti pembalakan cikgu. Pembalakan, betul? Ada lagi tak aktiviti lain agak-agak? Aktiviti lain cikgu Kalau di hutan kita ada aktiviti peladangan ke cikgu? Peladangan boleh ataupun kita kata pelancongan. Pelancongan pun boleh. Pelancongan. Kan. Kalau pembalakan tu boleh juga tapi pembalakan mestilah pembalakan yang dibenarkan. Bukan pembalakan secara haram. Tak boleh itu. Kita tak nak tidak dibenarkan. Okey, bagus. Seterusnya, kawasan tanah pamah. Apa contoh aktiviti ekonomi yang ada? Okey, kalau tanah pamah ataupun pandang darat budaya lah. Pandang darat budaya kita akan ada aktiviti jaringan pengangkutan di sini cikgu. Betul, jaringan pengangkutan. Ada lagi tak agak-agak? Pertempatan. Betul. Itulah contoh pandang darat budaya yang berkait dengan ciri pandang darat fizikal. Itulah hubung kait dia. Okey, sekarang kita tengok saliran. Saliran, okey. Apa contoh pandang darat budaya ataupun aktiviti ekonomi yang dijalankan? Okey, saliran cikgu Saya rasa kita boleh ada aktiviti perikanan juga cikgu. Betul, aktiviti perikanan. Orang tangkap ikan kan. Ada lagi tak agak-agak? Ekopelancongan pun ada. Ekopelancongan kan. Selalu kita akan pergi rekreasi dekat sungai. Dah lama dah tak pergi cikgu. Dah lama kan. Tapi sekarang musim nak hujan je kan. Bahaya. Hati-hati. Okay? Tapi betul lah tu, ekopelancongan pun ada dekat kawasan sungai. Okey, yang terakhir, agak-agak apa aktiviti ekonomi di pinggir pantai? Okey, pinggir pantai yang paling utama sekali saya rasa pelancongan. Pelancongan, betul. Dan kedua kita ada aktiviti perikanan. Perikanan, betul. Kan selalu orang tangkap ikan di laut lah, bukan di pantai kan. Selalunya di pantai pelancongan. Betul lah, dua-dua jawapan tu betul. Okey, dan yang terakhir kita tengok apa contoh aktiviti ekonomi di kawasan tanah tinggi. Okey, kalau tanah tinggi, Ifan boleh ambil contoh di Cameron Highland. Kita ada aktiviti pertanian di mana kita tanam teh bunga dan juga macam buah strawberry. Betul. Jadi ada pelancongan Ada pelancongan juga. Pelancongan dan juga pertanian. Betul tak? Ada juga pertanian kan? Betul. Jadi kawasan tanah tinggi kita boleh kaitkan dengan aktiviti ekonomi tersebut. Bagus. Jadi itulah dia Irfan. Okey, kita dah pun berjaya kenal pasti dan hubung kaitkan antara ciri pandang darat fizikal dan juga ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta topografi. Nampaknya cikgu kita dah berjaya menganalisis kedua-dua aspek ini dan saya yakin dan percaya anak-anak murid kita juga telah berjaya sama-sama melakukan aktiviti di rumah. Jadi sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM. Bertemu kembali kita di Mahir Didik TV KPM. Masih bersama dengan Cikgu Afifah di studio sebelah saya sekarang ni. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir di mana di sini kita akan cuba rumuskan ataupun beri sedikit kesimpulan mengenai pembelajaran kita di Mahir. Jadi Cikgu, cikgu memulakan. Baik, okey. Tadi kita dah selesai, okey Irfan. Kita dah pun belajar dan kita dah pun buat latihan. Setuju. Okey, kita dah pun kenal pasti, kita analisis. Okey, simbol-simbol yang terdapat dalam peta topografi. Jenis-jenis peta yang ada dalam geografi kan. Ada dua.
Dan juga kita dah kenal pasti ciri pandang darat budaya, pandang darat fizikal. So, cikgu harap murid-murid dekat rumah boleh faham lah. Boleh faham dengan jelas apa yang kita dah explore hari ni. Kita teroka hari ni, yang cikgu. kita teroka bersama-sama. Semoga semua jadi mahir lah. Kan, Itu kita mahir nak. untuk Okey. analisis. Dan kalau kita boleh ceritakan sedikit hari ini, dua peta yang kita belajar, iaitu peta yang pertama adalah peta topografi. Ya. Iaitu peta yang selalu digunakan untuk adik-adik kita yang berada di tahap menengah atas. Ya. Dan juga yang kedua, kita ada peta lakar yang Peta selalunya diajar di awal tahap menengah. Jadi banyak waktu tingkatan kira satu. Betul. Okey. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit apakah ciri-ciri pandang darat budaya dan juga pandang darat fizikal. Sikit lah kita. Okey, secara ringkas lah kita rumuskan. Okey. Baik, ingat murid-murid, ciri-ciri pandang darat budaya dengan pandang darat fizikal ada beza. Contohnya, ciri-ciri pandang darat budaya mesti sesuatu yang ada di permukaan bumi tetapi dibina ataupun dihasilkan oleh manusia. Baik. Itu adalah pandang darat budaya. Pandang darat budaya. Okey. Tapi jika sesuatu secara semula jadi, sesuatu di atas peta tetapi dia wujud secara semula jadi, itu adalah ciri pandang darat fizikal. Okey, itulah perbezaannya. Okey, rakan-rakan semua yang berada di rumah. Dan Irfan ada satu soalan untuk cikgu. Okey, jadi ada tak simbol tu semula jadi tapi sebenarnya berada dalam kategori kumpulan pandang darat budaya? Pandang darat budaya. Ada, Irfan? Ada juga? Ada. Contohnya yang macam kita buat tadi, latihan waktu kita kelaskan simbol kan. Contoh ladang kelapa sawit, ladang kelapa ataupun ladang getah. Kalau kita tengok kelapa sawit dengan getah itu adalah tumbuhan. Betul tak? fizikal sepatutnya. Sepatutnya fizikal, tumbuhan semula jadi. Tetapi ketiga-tiga tumbuhan ini berada dalam kumpulan pandang darat budaya. Sebab ketiga-tiga tumbuhan ini dia adalah dalam bentuk ladang. Jadi dia tak wujud sendiri. Manusia kena pergi tanam. Kita akan pergi tanam, kita pergi semait, akhirnya dia akan tumbuh sebagai sebuah ladang. Betul tak? Berbeza dengan hutan. Hutan kita tak tanam. Dia memang ada sendirilah, memang semula jadi. Jadi hutan adalah pandang darat fizikal. Okey, itu perbezaannya. Apabila kita ada aktiviti menanam ataupun aktiviti perladangan, itu merupakan satu ciri pandang darat budaya. Sebab ada buatan manusia di situ, cikgu. Betul. Baik, cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Afifah kerana bersama kami hari ini di Mahir telah menerangkan kepada saya dan penonton yang berada di rumah cara untuk kita mengenali simbol, cara untuk kita membaca peta dan juga mengenal pasti padang darat fizikal dan juga padang darat budaya. Saya harapkan semua ilmu yang telah dicurahkan dapat memanfaatkan kepada adik-adik semua dan kita akan kembali selepas ini Cikgu ada rezeki kita jumpa lagi Cikgu. InsyaAllah. Kalau begitu, Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih Cikgu. Sama-sama, terima kasih juga. Okey. TV KPM. Hai semua, saya Faris Atras, pengusaha syarikat pembersihan. Sebagai ahli perniagaan dan juga majikan, saya amat menantikan untuk kita semua divaksinasi. Vaksinasi sebenarnya dapat menjana semula ekonomi yang terjejas akibat PKP. Dengan ekonomi yang baik, secara tidak langsung memberi peluang pekerjaan kepada lebih ramai lagi.
Oleh itu, buat pilihan bijak dengan vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.